Sebab itu orang muda-muda jangan ingat negara-negara maju ni, walaupun maju, mereka tidak tolak sistem beraja. Hatta di England sekalipun, England King of the English ataupun Rex Anglorum yang pertama namanya Offa. Itu sejak tahun 774 masih beraja lagi. Ataupun Jepun yang begitu maju. Jepun 125 orang maharaja sejak 660 selepas Masihi, sejak Maharaja Jimmu sampai Naruhito. Ini negara-negara yang maju. Dan kalau kita lihat dari sudut pecahan, majoriti negara yang mengamalkan sistem beraja adalah negara-negara Islam. 9 di Asia, 1 di Afrika, 8 daripadanya adalah negara pengeluar minyak. Ada 16 negara amalkan sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara amal sistem separa autonomi. Ada 7 negara amalkan sistem raja secara mutlak. Dan ada negara yang mengiktiraf Ratu Elizabeth II, sekarang King Charles III, sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Jadi sejak zaman berzaman, sistem beraja ni dah pun wujud. Panel kita yang kedua di sana tidak asing lagi. Kalau Forum Perdana Ehwal Islam diraja, asyik-asyik Mukadiani lah. Asyik-asyik Mukadiani lah kan. Sahibus Sa'adah, Datuk Haji Badlishah bin Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nak tanya lah Datuk kan. Ya. Banyak-banyak forum perdana yang Datuk dah diraja, khususnya forum diraja. Apa beza istimewanya forum perdana diraja malam ini? Saya Alhamdulillah dengan izin Allah, sebelum ni dah 6 kali bersiaran Forum Perdana TV1 di Istana Negara. Kali pertama tahun 2010, kita bersiaran di Istana Negara lama, zaman Tuanku Agong ke-13, Al-Wasiqu Billah Sultan Mizan. Dan di istana ni saja dah 5 kali. 3 kali zaman almarhum Tuanku Al-Haj Abdul Halim yang ke-14, dan 2 kali zaman Sultan Muhammad yang Tuan Agong ke-15. Jadi malam ni bila dapat diperkenankan berforum di hadapan Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang selaku yang Tuan Agong yang ke-16, dan juga di hadapan Kebawah Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang selaku Raja Permaisuri Agong, sudah pasti saya merasa begitu terhormat sekali. Sebab nak tunggu giliran Sultan Pahang kembali ke istana, gilirannya kalau ikut turn semua 40 tahun lagi. Maknanya Johor, Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan baru Pahang. Saya pun mungkin sudah 89 tahun. Masya Allah. Dah belanja lah. Dia tak boleh cakap lah. Ada entah tidak. Ada lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih. Terima kasih. Panjang pula. Kita belum masuk perbincangan lagi. Itu jawapan dah macam perbincangan dah. Cuma saya nak minta kan mukadimah tentang perbincangan kita. Saya nak mulakan dengan Datuk Badlishah lah. Sekarang ini agenda penyatuan ummah merupakan satu perkara yang sangat penting. Kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menekankan untuk memupuk semangat kesepaduan, perpaduan, penyatuan di kalangan masyarakat dan di segenap pihak. Kenapa agenda perpaduan penyatuan merupakan satu perkara yang sangat penting, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ampun tuanku dari jauh menjunjung duli, sudah dekat langsung menyembah. Terangkat kadam jari 10, jari seperti susun sirih. Daulat tuanku patik mulai, moga berkat melimpah ruah. Keberkatan tuanku bererti sungguh, sembah beradat patik nan junjung. Tuanku bak payung gemala gantih. Ampun tuanku beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Sebelum patik meneruskan bicara dan mengatur kata, patik mengambil peluang merapat sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah. Kerana hari ini merupakan genap ulang tahun ke-5 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dimasyhurkan sebagai Sultan dan Raja Pemerintah bagi negeri Pahang Darul Makmur dan segala jajahan takluknya. Semoga Allah memberkati pemerintahan berjiwa rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Ampun tuanku, mohon ampuni lemah perkenan untuk patik mengungkap pandangan dan menzahirkan pendapat kepada hadirin sekalian dalam forum pada malam ini. Ampun tuanku. Para penonton sama ada yang di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian.
Ya, saya setuju dengan Tuan Haji Zakaria menyatakan kita tak akan mungkin maju tanpa adanya penyatuan. Sebab itu kita agak duka cita pada ketika ini melihat masyarakat kita sedang dilanda hempasan ombak perebutan kuasa yang seakannya tidak berkesudahan. Yang kelihatannya semakin meretakkan perpaduan. Beriman di mulut tapi hati berlumut, beriman di lidah tapi hati menyalah, lidah bercabang, langkah menyilang, cakap belecoh, perangai tak senonoh, ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, sama sedusun pulun memulun, sama sekampung hasung menghasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. 3 hari tak habis kalau nak sebut satu-satu. Barang dijauhkan rakyat dan marga warga kita ini daripada menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi. Jarum patah, baju pula tak siap. Alah sabung menang sorak. Menang sorak, kampung pula tergadai. Kerana sundak, kopiah tembuk. Kerana lenggang, bajunya koyak. Akhirnya, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Maka solusi daripadanya adalah untuk kita mesti kembali bersatu dan bermuafakat. Bedok lalu kiambang bertaut, hanyut perahu tepi pantai. Cerita dulu jangan disebut-sebut, memang dah tahu hajat takkan sampai. Sebab itu kita sama kita ni kena bersatu. Kalau tidak, tak dapat kejayaan. Saya nak bawa cerita-cerita Ustaz Zakaria. Ada satu orang budak ni malam raya. Malam raya dia baru nak test seluar raya. Mak dia dah beli bulan Rejab dah baju raya tu. Lama lah. 3 bulan dah awal beli. Malam tu baru tergeh-geh nak test. Bila test seluar dia labuh. Dia pun pergi ke dapur. Mak tengah sibuk buat kuih semprit malam raya. Mak, seluar adik labuh. Potong sinci boleh? Mak dia senapas je lah marah. Awak ni malam raya baru ni tak lampau. Wah. Senapas je. Tak apalah letakkan mak ingat mak buat. Budak ni tak confident. Pergi jumpa dengan kakak. Kakak tengah mengemas halaman rumah. Kak, seluar adik labuh boleh potong sinci. Senapai, benda sama saka dengan mak. Kena. Tak apalah letakkan mak ingat mak buat. Budak ni tak, kakak ingat kakak buat. Budak tak confident. Tunggu ayah balik daripada surau. Ayah, seluar adik labuh boleh potong sinci. Ayah tak ada apa buat. Buat sini seluar. Ukur sinci kerat. Jahit lebih kurang. Letak simpan. Pukul 12 tengah malam, mak dah siap buat kuih. Teringat seluar anak. Ambil, potong lagi sinci. Pukul 2 pagi, kakak dah siap kemas rumah. Ambil lagi seluar, potong 1 inci lagi. Pagi esok, budak ni nak pergi sembahyang raya. Pakai-pakai seluar paras lutut. Seluar awal. Menangis, tak nak pergi sembahyang raya. Cerita ni panjang sampai raya. Kenang kita cerita malam raya sajalah versinya. Apa pelajaran kisah ini? Bila kita tak sepakat, cerita yang mudah jadi susah. Kita tak katakan ayah, mak dan kakak potong tak ikut spek. Semua ikut spek JKR. Semua tu 1 inci, 1 inci, 1 inci. Tapi sebab tak bersatu. Cuba dia pakat. Ayah bahagian mengerat. Mak bahagian menjahit. Kakak bahagian iron. Kan cantik benda itu. Sebab itu dalam konteks kita bernegara ini, marilah kita. Mana yang keruh kita jernihkan. Yang berbonggol kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan. Terbit mentari menyelau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri, tak payah berseketa, bukankah molek kita makan sehidang. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ya. Wallahu alam. Jawapan Datuk itu seolah-olah seperti telah meliputi keseluruhan perbincangan forum kita pada malam. Kalau kita merujuk kepada catatan sejarah pada abad kurun ke-19, terdapat 900 takhta kerajaan di seluruh dunia. Tetapi kini, catatan menunjukkan bahawa lebih kurang 40 buah negara sahaja yang mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Pun begitu, hanya 4 buah negara sahaja yang mengamalkan monarki secara menyeluruh. Selebihnya adalah monarki berasaskan perlembagaan. Jadi ini menunjukkan bahawa keadaan ataupun bagaimana situasi
institusi diraja dalam pemerintahan sebuah kerajaan itu semakin hari semakin berkurang. Namun alhamdulillah di negara kita Malaysia ini, kita masih lagi mempertahankan institusi diraja sebagai pemerintahan utama berpandukan kepada perlembagaan negara kita. Pada pusingan ini saya ingin bertanya kepada Datuk Badli Shah tentang mengapa harus kita mempertahankan pemerintahan beraja di negara kita ini. Apakah istimewanya? Dan apakah kesannya kalau negara kita ini tidak lagi ada raja yang berdaulat dalam negara kita? Baik, terima kasih muslimin muslimat sekalian. Sistem beraja ataupun sistem monarki ini, dia adalah sistem kepimpinan tertua di dunia. Sebab itu sekarang, seperti yang Ustaz Zakaria sebutkan, daripada jumlah 193 negara berdaulat di seluruh dunia, 44 buah negara masih menggunakan sistem beraja. Secara geografisnya kita melihat ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Afrika, ada 14 orang raja di Asia, dan ada 6 orang di negara-negara Oceania, Solomon Island, Tonga, Tuvalu dan sebagainya. Sebab itu orang muda-muda jangan ingat, negara-negara maju ni, walaupun maju, mereka tidak tolak sistem beraja. Hatta di England sekalipun, England King of the English ataupun Rex Anglorum yang pertama, namanya Offa. Itu sejak tahun 774, masih beraja lagi. Ataupun Jepun yang begitu maju. Jepun 125 orang maharaja sejak 660 selepas Masihi, sejak Maharaja Jimmu sampai Naruhito. Ini negara-negara yang maju. Dan kalau kita lihat dari sudut pecahan, majoriti negara yang mengamalkan sistem beraja adalah negara-negara Islam. 9 di Asia, 1 di Afrika, 8 daripadanya adalah negara pengeluar minyak. Ada 16 negara amalkan sistem raja berperlembagaan, ada 5 negara amal sistem separa autonomi, ada 7 negara amalkan sistem raja secara mutlak, dan ada negara yang mengiktiraf Ratu Elizabeth II, sekarang King Charles III, sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Jadi sejak zaman berzaman, sistem beraja ni dah pun wujud. Pada awal kurun yang pertama, seluruh dunia ada 900 tahta raja-raja. Tetapi 400 tahun yang terakhir merakamkan perubahan besar kepada institusi diraja, berlaku evolusi kerajaan secara dinamik, bilangan tahta menjadi semakin kurang. Sebab itu kalau kita melihat kepada angka, pada awal abad ke-20, daripada 900 tahta menurun kepada 240. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 tinggal 44 sahaja. Jadi satu persatu sistem itu dimakzulkan. Bayangkan di Latin Amerika, sistem beraja dihapuskan seawal abad ke-19 lagi. Maka berakhirlah pengaruh 300 tahun Raja Spanyol yang kekuasaannya ketika itu merentas daripada Mexico sampai Chile, daripada utara sampai ke selatan Amerika Latin. Semasa era Perang Dunia yang Pertama, dalam masa 4 tahun saja, 3 empire besar tradisi beraja di Eropah runtuh. Austria, Jerman, Russia dan juga Empire Osmaniyah. Yang terakhir sekali dimakzulkan adalah Raja Nepal, Gyanendra Bikram Shah Dev tahun 2008 selepas dinasti keturunannya memerintah 230 tahun. Dan sekarang berlaku pula suatu gerakan negara-negara di bawah naungan Raja England yang nak tukar kepada republik, khususnya selepas daripada kemangkatan Ratu Elizabeth. Sebelum kemangkatan Ratu Elizabeth dah pun berlaku. Scotland misalnya pernah pilih untuk keluar daripada the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dia minta keluar, tapi referendumnya tidak lepas. Begitu juga Barbados tahun 2021. Dia minta keluar dan dia dah jadi republik, walhal sejak tahun 66 Barbados pinjam Ratu England sebagai pemerintah negara mereka. Dan lepas kemangkatan Her Majesty Queen Elizabeth tahun 2022, banyak lagi negara nak jadi republik. Utamanya di sebelah Caribbean lah, Antigua and Barbuda, Jamaica, Belize, Bahamas, ni semua minta jadi republik. Maka berlaku evolusi. Sebab itu, kalau negara kita masih ada tradisi ini, kita kena bersyukur. Sangat bersyukur. Dan dalam konteks negara kita, sangat mustahak sistem beraja ini dipertahankan. Sebab institusi diraja ni dia bukan sekadar pelengkap adat. Dia bukan sekadar fungsi menyempurnakan tugas seremonial acara kerajaan.
Tugasnya bukan sekadar potong rebeng, kerat belon, pukul gong, tarik langsir. Bukan kerja itu. Dia, negara kita, institusi diraja ni, instrumen semak dan imbang. Dia adalah kunci kestabilan. Sebab itu negara kita ni insya-Allah kita bersyukur kita ada dua tonggak dan tonggak utama sekali negara kita. Pertama head of state, ketua negara, dan yang kedua civil servant, penjawat awam macam kita ni. Sebab itu di United Kingdom penjawat awam dipanggil His Majesty's Most Loyal Servant. Lagi ada dua ni insya-Allah. Sebab itu bila kita pernah kena hang parlimen ataupun deadlock, kebodoli tuanku pamerkan kebijaksanaan, tuanku zahirkan titah nasihat, bentuk jajaran baru, pembentukan kerajaan. Sama kes di Perak, kerajaan ditubuh 3 hari selepas PRU ke-15 berkat titah nasihat kebodoli Paduka Seri Sultan Perak. Artinya raja bukan sekadar seremonial, dia adalah check and balance. Apatah lagi orang Melayu. Orang Melayu kalau tak ada raja, semua orang perangai macam raja, jenis kaduk naik junjung belaka. Jadi biarlah ada seorang raja, dah tentu kita ikut saja. Kalau tak, semua kaduk naik junjung, lupa diri, hidup penumpang. Itu masalahnya. Wallahu a'lam. Saya difahamkan Datuk, kerajaan itu kata asalnya adalah raja. Ya. Ini menggambarkan bagaimana pentingnya institusi diraja itu dalam kita nak menjalankan pemerintahan sebuah negara. Khususnya seperti kita di negara kita. Tapi kita tak dapat lari, Prof, daripada tomahan, daripada skeptikal, daripada fitnah dan seumpama dengannya. Yang menganggap bahawa raja-raja Melayu hanya menjaga kepentingan orang Melayu dan Islam semata-mata. Sebab itu nama pun Raja-Raja Melayu. Yang ni saya nak minta Datuk Badlishah, bagaimana kita nak memberi respon, maklum balas kepada pihak-pihak, tak ramailah, segelintir pihak-pihak yang mengatakan, apa kita nak perlu hormat kepada Raja Melayu? Raja Melayu hanya menjaga kepentingan orang Melayu, bukan kita. Macam mana kita nak jawab? Terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Memang benar bagi kita orang Melayu, sudah tentu kita ni asal bangsa beraja. Kita memang beraja. MIB, Melayu, Islam, beraja. Dan orang Melayu dah kenal raja ni ribuan tahun dah. Kalau kita ambil contoh, kerajaan Kesultanan Kedah itu diasaskan tahun 630. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan tahun 1411. Ada teori 1262 tapi masih akademik lagi. Maknanya institusi Raja Melayu dah berusia 1394 tahun bagi Kedah dan 613 tahun bagi Melaka. Maknanya sistem ini menaungi rakyat khususnya Melayu selama ribuan tahun. Namun dalam konteks hari ini, Kebodoli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu adalah juga penaung kepada multi-ethnic communities yang merangkumi pelbagai bangsa, agama dan budaya. Dan ini pernah berlaku di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dulu 250,000 rakyat Melaka bertutur dalam 25 bahasa. Dan mereka hidup harmoni selama 110 tahun. Apatah lagi dalam konteks sekarang, dalam perlembagaan perkara 153/1 memperuntukkan menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Sebab itu benda ini jelas. Apatah lagi negara kita ini tuan-tuan bukan dihuni oleh kita orang Melayu saja. Raja dan Sultan ni bukan hanya untuk rumpun Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Tidak. Kita ada kawan-kawan kita bangsa-bangsa lain. Ada Serani, ada Siam, ada Baba, ada Ceti. Kalau masyarakat orang asli ada 18 suku kaum orang asli. Yang kalau dibahagikan kepada 3, Negrito, Senoi dengan Melayu Proto. Pecah pula kepada 6 setiap suku kaum. Cik Wong, Mahmeri, Jahut, Semak Beri dan macam-macam. Kita ada rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa. Ada Hokkien, Hakka, Teochew, ada Cantonese, Hanan, Hokcia. Masyarakat India ada Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Sindis, Gujarati, Malbari dan macam-macam lagi. Kita ada rakan-rakan kita penduduk di wilayah Sabah. Sabah saja ada 33 kumpulan pribumi berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Kalau di Sarawak kurang lebih ada 27. Ibannya, Bidayu, Sobuyau, Bisaya, Kedayan. Tak termasuk warga asing. Sekarang kita di Malaysia bukan Melayu, Cina, India saja. CIMB. Cina, India, Melayu, Bangladesh pun sekali juga masuk. Sebab itu
Kita lihat masa tuanku melakukan perjalanan epik selama 11 hari ke wilayah Sabah dan Sarawak September lalu. Tuanku pandu sendiri 4x4, 2,332 km. Jangkaan asalnya 2,154 km saja. Tapi lebih. Perjalanan 80 jam, 40 minit. Rakyat berbagai panjang sepanjang jalan dalam hujan. Di Tawau saja perjalanan dari airport patutnya setengah jam pergi ke bandar, jadi 5 jam setengah. Pada flight daripada Tawau KL ke Tawau baru 2 jam setengah. Kalau campur tu boleh pergi ke Mekah. Dia punya masa tu. Apa sebab? Kerana ikatan emosi rakyat terhadap raja masih kuat. They don't care what we know, what they know that we care. Dia tak peduli kita siapa, sebab tuanku adalah payung negara. Apa sifat payung? Meneduhkan. Payung ni dia tidak menahan hujan. Dia tidak memberhentikan hujan. Tapi menghantar kita ke destinasi dengan selamat. Raja Melayu, raja berdaulat. Mengambil berat hati rakyat. Mendapat sanjungan rakyat jelata. Raja dan rakyat berpisah tiada. Ambil tali panjangan 7. Kapal dagang tengah laut. Tuanku laksana tali yang teguh. Di situlah hamba rakyat tumpang berpaut. Wallahualam. Saya kagum dengan kemampuan Kebahaduli Yang di-Pertuan Agong, tuanku. Dapat memandu sejauh lebih daripada 2,000 kilometer lebih ya tuanku ya. Dan ya saya tertarik tuanku kata alhamdulillah pinggang saya masih kuat. Datuk Badri Shah yang terakhir. Muslimin muslimat sekalian, keluhuran institusi raja wajib dipelihara dari sebarang bentuk gangguan dan penodaan supaya rakyat kekal menabur bunga-bunga setia. Ketika warga kelihatan semakin hanyut di lambung emosi perpecahan, amatlah penting diperingatkan semula kisah perit hikayat lama yang pernah terjadi di bumi Melaka. Betapa akibat fitnah dan hasad dengki, takhta telah disalah pengaruh. Maka tercetuslah sengketa antara dua saudara yang sebangsa, seagama, seperguruan. Akhirnya bisa Kris Taming Sari ditusuk ke dada saudara sendiri yang tewas terkubur tanpa setunggul nesan jasa. Yang menang dihempas gelombang sebersalah sepanjang masa. Betapa dang baru memamah pahit sirih derita, bergambir dan berpinang sengsara ke akhir usia, dan keagungan Melaka akhirnya luntur. Ambillah iktibar. Ampun tuanku, sentanyak solek daun kopi, lambang daulat raja kami. Tuanku molek bijak bistari, bahagia rakyat tidak terperi. Wakil jemaah sekian kaumnya, merafak tuanku Raja Bitara, panjang umur bahagia hendaknya, berdoalah patik di akhir kata. Tuanku yang sujana nan dikasihi rakyat jelata, diberkati Yang Maha Esa, dan senantiasa didoakan sekalian makhluk di bumi, Jumantara dan Bumantara. Dilanjutkan usia zaman, bertambah iman dan taqwa, serta sentiasa dalam sihat walafiat selama-lamanya. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti, kurang sempurnama tuanku berangkat pulang, kami di Pahang setia menanti. Daulat tuanku, Allahu Akbar, selamat kembali ke bumi Pahang tuanku. Terima kasih tuanku. Amin. Terima kasih kepada Datuk Badri Shah